Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kelas ekonomi. Hari ini kita akan sambung lagi topik syarikat multinasional. Syarikat multinasional memasuki pasaran antarabangsa adalah disebabkan beberapa faktor. Antaranya adalah untuk meluaskan pasaran, kemudian untuk melindungi perdagangan. Faktor yang ketiga disebabkan kos pengangkutan yang tinggi. Faktor yang keempat adalah hasil bumi yang unik. Dan faktor yang kelima disebabkan tenaga buruh berkemahiran khusus. Okey, jadi ada 5 faktor yang mendorong ataupun menjadi faktor kepada syarikat multinasional beroperasi di peringkat antarabangsa. Mari kita lihat faktor yang pertama ataupun dorongan yang pertama iaitu meluaskan pasaran. Okey, firma memasuki pasaran antarabangsa adalah kerana ingin meluaskan pasarannya disebabkan oleh penduduk negara asal ataupun penduduk asal firma adalah lebih kecil. Jadi untuk mendapat keuntungan yang maksimum, firma perlu memasuki pasaran antarabangsa. Sebagai contoh, kita ambil syarikat Proton di negara Malaysia yang membuka cawangannya di negara Singapura dan juga negara Indonesia adalah untuk meluaskan pasarannya dan sekaligus untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Baiklah, faktor yang kedua adalah perlindungan perdagangan. Sebagaimana yang kita tahu, aktiviti mengeksport barang ke negara luar adalah terikat dengan pelbagai bentuk sekatan. Antaranya adalah sekatan seperti percukaian. Yang mana kita tahu terdapatnya cukai import ataupun duti import dan juga duti eksport. Jadi untuk mengatasi masalah ini ataupun mengatasi sekatan perdagangan antarabangsa ini, firma mengambil inisiatif ataupun firma membuka operasi di negara berkenaan bagi mengatasi masalah sekatan perdagangan antarabangsa. Sebagai contoh, kita lihat syarikat Kia, iaitu daripada syarikat Korea Selatan, dia membuka cawangan di Malaysia untuk mengeluar dan juga mengedarkan kereta jenama Kia di pasaran tempatan. Okey, jadi ini membolehkan kadar cukai yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding kereta yang kita import dari kilang asal. Okey, contohnya Kia, kita import kereta Kia dari kilang asalnya yang berada di Korea Selatan, jauh lebih tinggi kadar cukainya berbanding kalau syarikat berkenaan membuka operasinya di negara kita sendiri dan memasarkan di negara kita. Kos pengangkutan yang tinggi adalah merupakan faktor ataupun dorongan yang ketiga bagi syarikat multinasional membuka operasinya di peringkat antarabangsa. Okay. Hal ini adalah kerana jarak yang jauh antara tapak operasi dengan tapak pasaran akan menyebabkan berlakunya peningkatan kepada kos pengeluaran. Terutamanya adalah kos pengangkutan. Sebagai contoh, tapak operasinya berada di negara kita Malaysia dan pasarannya berada di Indonesia. Pengedaran barang daripada Malaysia kepada Indonesia akan menyebabkan penggunaan pengangkutan. Okey, terutama pengangkutan udara ataupun laut. Ini akan meningkatkan kos pengangkutan. Apabila kos pengangkutan meningkat ataupun kos pengeluaran meningkat, ini akan mendorong kepada kenaikan harga barang. Okey, harga barang akan menjadi mahal sekaligus firma tersebut akan kehilangan daya saing. Bagi syarikat multinasional yang rasional, mereka akan membuka
tapak operasi yang baru yang berhampiran dengan pasaran. Okey, sekaligus keadaan ini akan menyebabkan kos pengeluaran akan menurun. Okey, aktiviti ekonomi ataupun aktiviti pengedaran barang syarikat berkenaan ataupun firma berkenaan akan dijalankan dengan lebih selamat dan juga dapat menempati masa disebabkan jarak yang dekat. Okey, hasil bumi yang unik juga menjadi satu dorongan ataupun menjadi faktor kepada syarikat multinasional untuk membuka cawangannya di negara lain. Okey, ataupun meluaskan pasarannya di peringkat antarabangsa. Okey, hal ini adalah kerana disebabkan oleh kekurangan hasil bumi. Sebagai contoh, kita boleh lihat di negara kita untuk menghasilkan perabot, kita kekurangan hasil kayu-kayan. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, syarikat di Malaysia memindahkan operasinya ke negara yang kaya hasil bumi. Sebagai contoh adalah negara Indonesia. Jadi, aktiviti penghasilan produk perabot tersebut masih dapat dijalankan bagi memenuhi keperluan di negara kita. Okey, selain daripada faktor kos pengangkutan yang tinggi, faktor tenaga buruh dengan kemahiran khusus juga menjadi dorongan kepada syarikat multinasional untuk beroperasi di negara luar. Hal ini adalah kerana kos buruh yang murah akan menyebabkan kos pengeluaran menjadi rendah. Oleh sebab itu, syarikat multinasional akan membuka cawangannya di negara yang mempunyai kos buruh yang murah. Okey, apabila kos buruh murah, kos pengeluaran barang tersebut akan menjadi lebih rendah. Seterusnya, kesan kepada harga barang juga akan menjadi lebih rendah. Harga barang akan menjadi murah. Apabila harga barang menjadi rendah ataupun murah, firma berkenaan akan dapat meningkatkan daya saing dalam pasaran. Sekarang kita lihat pula risiko bagi syarikat multinasional. Okay, risiko bagi syarikat multinasional, terdapat 6 risiko yang patut ataupun yang perlu ditanggung oleh syarikat multinasional apabila beroperasi di negara luar. Okay, yang pertama adalah dari segi risiko kehilangan aset. Okay, ni berlaku apabila negara tersebut, negara yang di mana cawangan kita berada tersebut mengalami peperangan dalaman. Okey, apabila berlakunya peperangan akan meningkatkan risiko bagi kehilangan aset. Okey. Risiko yang kedua adalah disebabkan oleh perubahan parti politik. Ini akan menyebabkan oleh kerugian bagi syarikat multinasional. Sebab apa? Sebab bila berlakunya perubahan parti politik, kerajaan baru tu mungkin akan melaksanakan polisi yang baru. Mungkin dia akan meningkatkan kadar cukai ataupun mewujudkan peraturan-peraturan yang baru. Okey, dari segi risiko yang ketiga adalah dari segi kekurangan kemudahan asas. Di negara-negara yang membangun ataupun yang kurang membangun, kekurangan kemudahan asas terpaksa kita tanggunglah. So, akibatnya menyukarkan proses komunikasi antara negara dan juga akan melambatkan proses membuat keputusan. Okey, itu risiko yang ketiga. Risiko yang keempat adalah disebabkan oleh tenaga buruh yang tidak berkemahiran ataupun tidak
memberi motivasi kepada pengeluaran. Yang ini terpaksalah syarikat berkenaan kena tanggung bila membuka cawangan di negara luar. Kemudian risiko yang seterusnya adalah kemungkinan menerima bantahan masyarakat tempatan di pasaran baru kerana bayaran gaji yang rendah dianggap sebagai mengeksploitasi hak mereka. Okey, bila kita membuka cawangan di negara luar, bila kita memberi bayaran gaji yang rendah, kemungkinan akan menerima bantahan daripada penduduk setempat. Mungkin mereka anggap gaji yang kita beri tak setimpal dan mengeksploitasi hak mereka. Dan risiko yang terakhir adalah dari segi risiko kesukaran mendapat balik keuntungan. Okey, disebabkan oleh sesetengah negara menghadkan syarikat multinasional hanya boleh mengalirkan sebahagian keuntungan keluar daripada firma induk dan bakinya dihendaki dilaburkan semula dalam pasaran tempatan. Maksudnya dekat sini, bayaran keuntungan kita yang kita dapat, yang kita peroleh daripada kita membuat pelaburan di negara tersebut, hanya beberapa persen sahaja dibenarkan untuk dibawa pulang ke negara asal. Selebihnya perlu dilaburkan dalam pasaran tempatan. So ada 6 risiko bagi syarikat multinasional dalam membuka ataupun dalam membuka operasinya di peringkat antarabangsa. Baik, mari kita lihat latihan yang diberikan untuk mengukuhkan kefahaman kita berkenaan dengan tajuk syarikat multinasional. Soalan yang pertama, apakah dorongan yang membolehkan sesuatu firma beroperasi di negara lain? Berikan 4 dorongan tersebut. Ingat balik, kita dah belajar 5 dorongan ataupun faktor yang menyebabkan syarikat multinasional beroperasi di peringkat antarabangsa. Mari kita lihat jawapannya. Yang pertama, meluaskan pasaran. Yang kedua, perlindungan perdagangan. Yang ketiga, kos pengangkutan yang tinggi. Dan yang keempat adalah hasil bumi yang unik. 4 dorongan terhadap sesuatu firma beroperasi di negara lain. Soalan kedua. Manakah contoh syarikat multinasional Malaysia? A. Adidas, B. Samsung Group, C. Petronas Gas Berhad, D. Toshiba Medical System. Ya, jawapannya C. Petronas Gas Berhad. Soalan ketiga. Apakah sebab-sebab firma beroperasi di negara luar? 1. Harga input pengeluaran yang relatif lebih mahal di luar negara. 2. Saiz pasaran dalam negara terhad. 3. Firma menikmati perlindungan perdagangan di luar negara. 4. Jarak yang lebih jauh akan menurunkan kos pengeluaran. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Ya, jawapannya C. 2 dan 3. Baiklah, kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Untuk itu, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye.